Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih Al-Fadhil pengurusi, juga kepada rakan panel kita daripada Thailand, Al-Fadhil Ustaz Abdullah Hakim, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Perbezaan antara toleransi ataupun tasamuh yang ada di dalam Islam dengan ajaran-ajaran yang lain ialah tasamuh ataupun toleransi yang kita gunakan perkataannya ini di dalam Islam ialah sesuatu yang datang dengan perintah Allah. Ia adalah soal bagaimana kita beragama, bukan setakat kita bertolak ansur ataupun tasamuh ini kerana nak mengambil hati orang lain. Takut nanti orang luar kata apa pula, ataupun takut nanti pihak-pihak lain bertindak balas kepada kita. Bukan. Toleransi yang ada di dalam Islam ini ialah toleransi di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mahu kita sebagai pengikut agama, penganut agama Islam, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melampaui batas di dalam berurusan dengan mereka yang berbeza agama dengan kita. Jadi itu dahulu perkara pertama yang kita kena tahu. Bila kita tahu hal itu, kita tahu orang Islam apabila mereka tasamuh, mereka bertoleransi, mereka ada tolak ansur, bukan kerana mereka nak mencari apa-apa keuntungan, bukan kerana mereka nak mengambil hati, tapi kerana mereka mematuhi titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Islam itu, Tuhan yang diimani oleh orang Islam itu, Tuhan yang tidak bersifat perkauman, Tuhan yang sebenar. Sebab itu dalam Islam ni, Tuhan ni tidak ada sebarang imajinasi ataupun tidak ada sebarang gambaran Tuhan yang menyamai makhluk. Tuhan tak macam muka orang Melayu ataupun orang Cina ataupun orang India ataupun macam orang Barat apa, tidak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Islam itu ialah Tuhan untuk semua. Orang Islam apabila salat, mereka sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mereka mengulang-ulangi perkataan itu. Segala puji bagi Allah, Tuhan semua alam. Dia tak kata Alhamdulillah Rabbil Muslimin, segala puji bagi Allah Tuhan orang Muslim. Tak. Maka dengan itu, orang Muslim apabila mereka seseorang yang menganut Islam akan merasai bahawasanya rahmat Tuhan itu bukan saja mengenai dirinya sebagai orang Islam, tapi mengenai juga orang-orang yang bukan Islam. Rahmat Islam dan ajaran Islam itu bukan datang daripada satu pihak yang mempunyai kepentingan perkauman ataupun agama, tapi datang daripada Tuhan pencipta yang mencipta kesegala-galanya. Maka Tuhan mencipta orang Arab, Tuhan mencipta orang Melayu, mencipta orang India, mencipta juga orang Thai, mencipta juga segala bangsa dalam dunia ini. Maka agama Islam ia tidak datang supaya orang jadi semua macam orang Arab. Tak. Memang Al-Quran dalam bahasa Arab, tapi kalau satu orang itu lahir, dia tak berpakaian dengan baju Arab, pakai baju Melayu ataupun pakai pakaian Siam saja ke, ataupun pakai pakaian India ataupun Eropah, tapi akidah dia akidah Islam, kepercayaan dia kepercayaan Islam, ibadah dan ibadah Islam, akhlak dia akhlak Islam, dia berhak, dia akan diberi peluang oleh Allah untuk memasuki syurga sama seperti yang lain. Maka sebab itu apabila Islam datang, macam disebut oleh Al-Fadhil Ustaz pengurusi tadi, Islam datang, dia datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu menerima, dia ada pakai jubah Syamiyah, Syam ketika itu dalam sebagai riwayat Bukhari, jubah Rumiyah. Rom itu, Rom dikenali dengan hubungan mereka sebagai sebuah kerajaan Kristian.
Nabi pakai jubah mereka. Nabi tak kata, oh ini jubah orang kafir Kristian. Tak. Nabi pakai apabila dia hadiahkan. Baju Yaman, Nabi memakainya. Kemudian Islam pergi ke negeri-negeri, Nabi tak kata kamu ubah pakaian mereka. Orang Parsi dengan segala caranya, datang ke India dengan cara orang India, orang Cina dengan caranya, menyebabkan Islam menjadi the fastest religion, agama yang paling cepat untuk tersebar. Kerana Islam tak suruh manusia mengubah latar kaum, kerana kaum itu sendiri dicipta oleh Allah. Bahkan rahmat Islam apabila datang, dia tidak menyatakan kamu semua ikut Arab dari segi kebudayaan dan seumpamanya. Memang Al-Quran dalam bahasa Arab, bacaan ibadah dalam bahasa Arab itu sebagai standard, tapi dia tak kata kamu kena makan makanan Arab baru kamu jadi masuk Islam, kamu kuat makan nasi Arab ke, suka makan kambing macam masakan Arab kan, tak, ataupun pakai jubah Arab, tak. Bahkan agama pergi jauh lebih daripada itu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kamu laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan berpuak-puak lita'arafu, supaya kamu mengenali, kamu tahu budaya dia, kamu tahu latar dia, kamu mempelajari sesuatu daripada dia. Islam tak salahkan juga kalau orang Arab nak pakai pakaian Parsi. Orang Parsi yang masuk Islam ketika itu memakai pakaian Arab. Dan ini akan kita lihat dalam sejarah Islam yang begitu bermakna bahawa agama tidak didominasikan ataupun hanya dikontrol atau dikuasai oleh orang Arab. Saya selalu buat contoh yang sama di dalam fiqh umpamanya. Mazhab yang besar, mazhab itu banyak, tapi mazhab yang besar yang kekal yang ada dengan kita, Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit, dia bukan orang Arab, dia orang Parsi. Dan kita di dalam bahasa, dalam ilmu alat, kita ada Abu Ali Al-Farisi, dia orang Parsi. Kita ada Sibawai, dia juga orang Parsi, bukan orang Arab. Kita ada Al-Imam Al-Bukhari, dia juga orang Bukhara, yakni daripada jalur Parsi. Kita ada Imam Muslim juga, banyakkan yang menyatakan dia Parsi walaupun ada khilaf tentang. Kita ada Al-Tirmidzi, kita ada Abu Dawud, kita semua mereka ni, kita ada Ibnu Majah, kita ada semua mereka ini, An-Nasai, mereka bukan orang Arab. Menunjukkan demikian Islam merentasi kaum. Bukan saya nak merentasi kaum, bahkan merentasi juga agama, keadilan yang diberikan untuk semua pihak. Dan ini adalah merupakan agama yang kita anuti, dan agama ini sepatutnya menjadikan kita sebagai umat contoh, ummatan wahidah, umat yang satu yang kuat dalam masa yang sama. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kamu jadikan yang demikian itu, kami jadikan kamu umat yang wasat, yang berada di tengah-tengah, yang menjadi contoh untuk dilihat oleh orang lain.